Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama saya lagi Zahri Harun daripada Farmasi Permai. Just live pada tengah hari ini sambil-sambil kita. Okey, kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya kencing manis, untuk mendapat kaunseling dan cara-cara penggunaan ubat-ubatan yang betul dengan dos yang betul dan pada masa yang betul. Anda mendengar suara saya? Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat khidmat nasihat berkenaan dengan suplemen, okey, untuk anda mendapat kesihatan yang baik, insyaallah. So just wondering, alright, bila kita masjid ditutup, right, kita terpaksalah balik ke rumah ataupun solat di pejabat sahaja. Terpaksa nak buat macam mana. So actually solat di rumah dia lain sikit, dia punya rasa dia. Okay, bila kita ada macam satu situasi yang apa ni, yang baik lah. Okay, biasa kalau kita kat masjid ni kita senang untuk solat sunat, okay, dan juga ruginya kita tak boleh niat iktikaf. Niat iktikaf ni dia pahala free. Tidur di dalam masjid dan niat iktikaf pun dapat pahala. So insyaallah moga-moga PKP kita tidak lama, dalam 6 hari lagi dah, 6 hari lagi. Sampai 26 ya, 6 hari lagi. Moga-moga tidak disambung lah, dan kita berdoa agar kes-kes baru ataupun kes COVID-19 akan menurun dan terus menurun. Okey, itu adalah doa kita, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penjaga alam semesta ini. Hai Cik Suhaita. Ya, semalam ada bertanya berkenaan dengan gastrik. Salah satu ada dalam ni, saya ada bawa satu. Alamak, terbalik. Jap. Terbalik, kita pusing balik. Jap, no problem. Yes, ni Resel gel ni, boleh pakai. Dia bentuk liquid dan perlu digoncang dahulu sebelum minum. And then dia di dalamnya ada banyak, ada 1, 2, 3, 4 bahan aktif untuk gastrik. Aluminum hydroxide, magnesium, simethicone. Ya, simethicone ni untuk untuk angin, okey, untuk angin. Balik je. Sekejap. Stand saya ni tak kena pegang. Alright. Dia ada dalam ni ada aluminum, magnesium dan juga simethicone serta licorice. Licorice ni elok untuk angin, untuk buang angin sekali ya. Itu salah satu ubat gastrik yang boleh anda dapati di Farmasi Permai. Selain daripada ubat biji pun elok untuk kita. Saya ada banyak yang kunyah dan juga yang telan. Kalau waktu dia sakit, yang cepat adalah bentuk air. Yang tu lebih elok lagi daripada biji, kerana dia punya action dia cepat. Yang biji ni biasa kita makan malam kalau ubat gastrik. Okey, kalau yang ubat angin kita boleh sampai 3 atau 4 biji satu hari. Yang kunyah tu boleh sampai 3-4 biji satu hari, no problem, boleh diamalkan untuk orang gastrik terutama sekali sewaktu dia attack. Alright. Tak syok lah, ada tak jadi ni, macam mana ni. Apa khabar anda di sana? Dah line semua? Alhamdulillah. Moga-moga mendapat mencari diet yang terbaik lah, saya dengar kata ada yang di office masak sendiri. Masak ke apa tu? Tadi saya dengar dia cakap dia masak sendiri untuk rakan-rakan office. That's why lah. So itulah salah satu kebaikan PKP, adalah akan menambahkan ukhuwah kita antara kita, rakan-rakan sekerja kita, insyaAllah. Ataupun kita belanja makan, belanja makan untuk rakan-rakan kita, dan itu adalah salah satu sedekah. Moga-moga anda yang diberi kesihatan pada hari ini, moga-moga sudah bersedekah dan bersedekah pada setiap hari, insya-Allah. Dan eloknya adalah sebelum subuh.
Sebelum subuh. Sebab apa? Sebab sebelum subuh ni dia ada malaikat yang mendoakan untuk kesejahteraan kita kepada mereka yang bersedekah sebelum subuh. So yes, ramai dah yang tahu. Biasa kita buat kalau sekarang ni tak boleh pergi masjid, so tak boleh letak dalam tabung masjid sebelum subuh. Okey, kita buatlah. Kita buat tabung. Tabung kat rumah kita. Actually ramai dah ustazah dan muallim kita sudah ajarkan. Semoga kita semua ni untuk satu family kita sediakan satu tabung untuk kita bersedekah pada waktu pagi sebelum subuh. Elok sangat-sangat. Tak kira lah RM1 ke RM2 ke, at least kita letak dulu dalam tabung tersebut, dan bila esok ataupun lusa kita bolehlah bersedekah kepada fakir miskin, ataupun nak pergi ke tabung masjid pun no problem. Bagi aja. Hai, siapa dah bersama saya pada tengah hari ini? Anda tengah lunch ataupun elok tak saya punya suara dengan line? Kadang-kadang kita cakap last kali orang tak dengar. Moga-moga boleh komen. Alright, banyak dah kita punya produk, banyak yang dah sampai, alhamdulillah. Tadi vitamin daripada Eurobayu yang biasa makan kalsium dia memang elok kalsium dia. And then semalam dia luka. Ada customer tu, seorang tu diluka. Kita bagi zinc dengan Bayu Zinc. Dia panggil Bayu Zinc. Vitamin C plus zinc. And then 3 hari dia makan sebiji ada sehari. Dia kata dia punya luka dia tu dah kering. Saya tak bagi antibiotik pun. Tak ada antibiotik. Just bagi vitamins. And then ubat tahan sakit lah sebab dia sakit. Okay, alhamdulillah. Bagus vitamin Eurobayu, tetapi dia punya harga dia tu agak mahal. Tetapi baiklah. Okay. And then kalsium dia memang elok lah bagi saya. Kalsium dia Biocol, kita panggil Bio kalsium dia Biocol. Saya bagi kat ibu saya. InsyaAllah dia rasa lain sikit. Biasa saya bagi kalsium yang tablet. Yang ni yang dalam soft gel warna putih. Besar sikit lah di bujur. Alright. Kita sebagai farmasi kita hanyalah boleh berkongsi berkenaan dengan vitamin, suplemen, okey. Ubat-ubat tak boleh nak sentuh lah sebab dia punya akta. Dan kalau nak tanya, no problem, just PM direct kita akan elaborate, kita akan terangkan ubat-ubatan yang mana perlu, yang mana tak perlu. Okey, kita just sembang at least dengan ilmu yang sedikit yang diberikan kepada kami sebagai farmasis. Okey, biasa kita akan kongsi apa yang terbaik untuk anda, insyaAllah. Itu adalah tujuan kita, membantu anda untuk tidak ragu-ragu untuk mengambil suplemen ataupun ubat-ubat, okey, yang telah diprescribe oleh doktor. Yang tu adalah tujuan kita sebagai farmasis dan juga tujuan kita sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita ada fungsi masing-masing. Dan takziah kepada family Dr. Ali yang meninggal kerana keletihan disebabkan oleh kena jaga COVID patient ni. Okey, seorang yang beramanah, seorang yang baik. Saya dah baca dia punya cerita-cerita dia. Abang kongsi juga. Member abang di sewaktu menunaikan haji 2008. Betul tak, abang? Itu saya punya sahabat saya sekampung. Apa khabar dengan poketonya laju dengan katanya, dengan bisnes keropoknya. Tahniah. Moga-moga anda berbahagia dan sentiasa bekerja dengan hati yang tulus, ikhlas, dan buat yang terbaik. Dan kita niat kita adalah untuk membantu. Sama juga kalau kita bisnes makanan, at least kita nak yang terbaik, yang suci, bersih untuk masuk ke mulut seseorang itu, yang tidak ada gharannya, yang tidak boleh diragui makanan yang kita jual. Alhamdulillah, dari situlah sebabnya Allah bagi kita kesenangan ataupun kelebihan daripada kita berbisnes. InsyaAllah kepada mereka yang berbisnes, apa khabar semua? Moga-moga ready untuk summit LHDN. Saya baru sembang dengan my auditors tadi. Alright, dan kita dah plan apa yang nak buat untuk tahun 2021 ni, insya-Allah. Dan jangan
macam maksudnya kita kena bersembang dan bertanya pendapat dia orang ni yang lebih arif berkenaan dengan hal duit-duit, hal duit-duit, right? Tapi alhamdulillah lah, saya Encik Farid memang bagus. Once kita call, dia akan walaupun ada miss call, dia akan call balik and then bertanyalah apa yang perlu, apa yang nak tahu berkenaan dengan info-info LHDN actually. Dan kita kena plan. Kita kena plan apa yang kita nak buat pada tahun 2021 ni. Dia macam tu. Jangan kita just habis tahun baru dia bagi kat dia info-info. Sebelum dah bagi dah kita punya bisnes ni ongoing, okey, sedang berjalan, dan kita dah boleh plan dah dengan kita punya auditors ataupun kita punya manager ataupun kita punya accountant, okey. Alhamdulillah, kami di Farmasi Permai kita ada accountant kita sendiri yang masih bekerja dengan kita. Alhamdulillah, orang yang experience. Alhamdulillah, saya sangat-sangatlah senanglah kerja sekarang ni. Berbanding dengan dulu. Dulu kita buat semua. Yang ni kita sebagai entrepreneur, semua benda yang kita nak buat. So kita tak boleh nak fokus. Itu adalah salah satu kesilapan yang telah saya buat lah. So saya belajar daripada kesilapan tersebut. Sekarang ni kita dah ada accountant kita sendiri. Right. Just nak sembang-sembang ni berkenaan, dan satu lagi, ini start pembelajaran daripada rumah, PDR. So anak-anak masuk kelas secara online. Tahniah kepada anak-anak yang bertungkus lumus ataupun yang hadir di dalam kelas online. Okey, kerana yang pergi sekolah adalah mereka yang form 5 dan form 6 saja yang akan mengambil peperiksaan. Okey, form 5 yang last year, bukan this year, right? Yang akan bertemu face to face dengan guru-guru mereka. Moga-moga pembelajaran anda dipermudahkan dan memberi dan mendapat keputusan yang terbaik untuk SPM dan STP anda. Ataupun CJ tinggi agama, ada banyaklah yang staraf, okey. Dan anak-anak yang lain secara online. Anak saya pun secara online, Google Meet. So baru darjah 5. Zaman kita dulu darjah 5 ni buat apa? Saya rasa tak tahu kat mana lagi. IT tak tahu kat mana lagi. Aduh dia. Sekarang ni millennium, anak millennium. Moga-moga semuanya selamat. Okey, kita boleh belajar dengan dengan tertib lah, walaupun secara online guru dapat melihat kita. Dan biasa sekolah rendah ni dia betul-betul dia turut dia punya guru dia. Okey, guru kata buka kamera, okey, kena buka kamera, kena on lah kamera tu. Jangan off. Kalau budak besar sikit dia lain sikit, right? Yes, untuk batu karang dalam hempedu, selain daripada rawakol, saya pun simpan rawakol saja. Ubat-ubat lain kemungkinan ada, tetapi biasa doktor yang akan prescribe lah. Yang paling penting adalah kita jangan makan benda yang berlemak sangat. Dalam hempedu ni, okey. Dia akan tersimpannya lemak-lemak dalam hempedu. Dan bagi saya amalkanlah bali, makan biji bali ataupun air bali. Senang, bagus untuk pundi kicing dan juga hempedu kita. So yang paling penting adalah elakkan benda-benda berlemak. Rawakol is the best lah untuk dalam batu karang dalam hempedu. Kerana daripada batu karang boleh dia pergi kepada buah pinggang. Itu dia punya boleh menyeberangi. Selain daripada itu kena minum air banyak lah. Kerana actually arwah ayah saya juga ada batu karang dalam hempedu. Dia boleh pergi batu karang dalam hempedu dan dia boleh pergi ke hati. Masa dia sakit hari itu, benda ni dah lama, 2014. Dia dah meninggal 2014 dan dia menderita penyakit tu dalam 6 tahun. Dan boleh menyeberang ke hati, dan hati dia jadi mata jadi kuning.
Okey. Jadi selain daripada itu adalah operation lah. Operation. Jangan takut kalau nak operate untuk batu dalam empedu tu. Actually dia hanya tebuk satu lubang kecil je. Satu lubang kecil sahaja. Itu atas rekomen doktor lah. Kalau kata doktor kata boleh hancur dengan sendiri, tak payah buat operation, okey, alhamdulillah. Kalau dia kata kena buat operate, baik operate. Kalau dia menyerang kali kedua, memang bahaya. Memang bahaya. Okey. Saya rasa itu sajalah nak berkongsi dan balik solat. Untuk balik solat Zuhur dah sebenarnya kat rumah. Right, moga-moga PKP ni ditamatkan dengan segeralah. Moga-moga kita juga boleh menjalani kehidupan dengan biasa. Terima kasih kepada mereka yang live bersama saya, yang bertanya. Siti Fatihah berkenaan dengan batu karang dalam empedu. Jaga-jaga pemakanan kita, kurangkanlah lemak. Okey, kurangkan lemak. Dan kalau dah makan rawakol, makan saja ikut arahan dia, rawakol. Okay. Selain daripada itu, saya recommend makan bali dan juga biji bali dengan air bali. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi anda di lain siaran bersama saya Zahari Harun daripada Farmasi Permai. Kepada mereka yang menyambut hari jadi hari ni, sana helwah ataupun selamat happy birthday. Dan kepada yang sambut anniversary apa-apa yang istimewa, moga-moga hari ni anda berbahagia di hari yang istimewa bagi anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.